Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid muallim darjah 4 Syafi'i? InsyaAllah hari ini kita akan belajar sains tajuk 2. Kita akan sambung pada unit 2 dalam tajuk manusia. Minggu lepas kita sudah belajar tentang pernafasan, organ pernafasan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung kepada subtopik seterusnya. Sebelum tu, mari membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah-hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. InsyaAllah subtopik seterusnya iaitu pergerakan dada semasa pernafasan. Ini ada gopal. Okey, apa kata gopal? Kawan-kawan, cuba kamu letakkan tangan di atas dada sambil menarik dan menghembus nafas. Okey semua, anak-anak muallim, sila letakkan tangan anda di atas dada dan menarik nafas dan menghembus nafas. Okey. Apakah perubahan pada dada yang dapat kamu perhatikan? Semasa kita menarik nafas dan menghembus nafas, apa yang berlaku kepada dada kita? Dada kita akan naik ketika kita menarik nafas dan turun ketika kita menghembus nafas. Okey, tak apa. Kita tengok seterusnya. Keadaan dada semasa menarik nafas. Lihat gambar rajah ini. Ini ialah merupakan gambar rajah manusia yang mempunyai beberapa organ-organ pernafasan. Ini semasa menarik nafas. Semasa menarik nafas, udara akan masuk melalui hidung terus kepada trakea dan pergi kepada paru. Okey. Dalam masa yang sama, dada kita akan naik. Kerana apa? Kerana apa dia naik? Sebab udara penuh di dalam paru. Okey. Kamu nampak semua ada seorang murid sekolah sedang menarik nafas. Udaranya masuk melalui hidung terus ke trakea, seterusnya ke paru. Ini menyebabkan dadanya naik kerana telah dipenuhi oleh udara yang telah masuk. Seterusnya, kita pergi kepada keadaan dada semasa menghembus nafas. Ini ada gambar rajah yang sama tadi. Cumanya ketika ini menghembus nafas, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah udara keluar. Pergerakan udara daripada paru menerusi trakea, menerusi hidung keluar. Hal ini menyebabkan dada menurun. Menyebabkan apa? Dada menurun. Kerana apa? Kerana udara telah keluar daripada paru. Maksudnya kosong. Dalam dada kita sudah kosong dengan udara. Okey, jom kita tengok gambar murid ini. Tadi kembang dia punya dada, sekarang sudah kempis. Dada dia telah menurun disebabkan udara telah keluar daripada paru. Seterusnya, kita pergi kepada subtopik seterusnya, kadar pernafasan. Apakah yang dimaksud kadar pernafasan ini? Mari kita tengok kadar pernafasan. Kita tengok maksudnya. Kadar pernafasan ialah
bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Maksudnya berapa banyak bilangan dada kita naik dan turun dalam seminit. Maksudnya kalau kita berlari ataupun berjalan, dada kita macam mana? Naik dan turun laju ataupun perlahan di dalam seminit. Okey, tak apa. Seterusnya, kadar pernafasan juga bergantung pada jenis aktiviti yang dijalankan. Ia bergantung kepada aktiviti yang dijalankan. Seperti Muallim kata tadi, kan? Kadar pernafasan bergantung pada aktiviti. Kalau kita berlari, mungkin laju. Kalau kita berbaring ataupun duduk, mungkin perlahan. Okey, tidak mengapa. Pergi kepada slide seterusnya. Ada Bobo Boy. Apa kata Bobo Boy? Ayuh kawan-kawan, kita perhatikan beberapa situasi yang berkaitan dengan pernafasan terbaik. Okey, selepas ini kita akan beberapa situasi. Yang pertama, kadar pernafasan rendah. Contoh yang pertama, ada sepasang suami isteri sedang duduk ataupun sedang baru habis solat. Dalam masa ini, selepas kita habis solat, kita punya kadar pernafasan sangat rendah, kan? Orang yang sedang duduk. Kerana apa? Kerana tidak ada pergerakan yang terlalu tinggi. Sebab pergerakan dia sangat minimal, sangat rendah. Seterusnya, orang yang berbaring. Orang yang berbaring. Kerana apa? Kerana dia duduk senyap, rehat macam tu. Tiada pergerakan yang maksimum. Seterusnya, kadar pernafasan sederhana. Kita tengok contoh dia, situasi yang diberi. Ada seorang gadis sedang bersenam. Bersenam memerlukan pergerakan yang sedikit, memerlukan pergerakan yang kuat, tetapi tidaklah terlampau kuat. Macam kita bersenam, kita gerakkan kita punya sendi-sendi. Ini menyebabkan pernafasan kita naik, kadar pernafasan kita naik. Pergi kepada kadar pernafasan sederhana, berbeza dengan kita duduk seperti situasi tadi. Seterusnya, kita berjalan. Berjalan pun menyebabkan kadar pernafasan sederhana. Ini menyebabkan kita tidaklah terlalu memerlukan udara yang banyak. Akhir ialah kadar pernafasan tinggi. Ini yang kita nak fokuskan. Pernafasan tinggi. Kerana apa? Kerana apabila kita sedang bermain bola, berlari, melompat, kadar pernafasan kita akan naik disebabkan kita memerlukan udara yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan dada kita turun dan naik agak tinggi dalam seminit. Seterusnya, sama juga apabila kita berjogging. Apabila kita berjogging, ini menyebabkan kadar pernafasan kita tinggi. Kita memerlukan udara yang lebih banyak. Seterusnya, apa kata Yaya? Mengapakah kadar pernafasan bagi setiap aktiviti di sebelah itu berbeza? Kerana apa? Kenapa? Cuba anak-anak Muallim teka. Muallim ada sebut tadi, kadar pernafasan berbeza di sebelah kerana apa? Kerana setiap aktiviti itu bergerak dengan banyak pergerakan dan kadar pernafasan beza kerana kandungan udara yang diperlukan dan sebagainya.
seterusnya, subtopik yang terakhir, iaitu kesan beberapa situasi terhadap pernafasan. Situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan manusia. Yang pertama, apa dia ni? Yang pertama ialah kebakaran terbuka. Kebakaran terbuka menyebabkan kita sukar untuk bernafas disebabkan asap-asap yang tersebar. Seterusnya ialah ada taman yang cantik, kan? Taman yang cantik ini menyebabkan kita dapat udara yang segar dan damai. Udara yang bersih dan segar. Seterusnya, amalan merokok. Amalan merokok ini menyebabkan kadar pernafasan kita tinggi disebabkan asap-asap yang telah masuk ke dalam trakea. Seterusnya yang terakhir ialah majlis keramaian. Apa yang berlaku, apa yang telah memberikan kesan kepada pernafasan kita, kita untuk bernafas. Kerana apa? Kerana terdapat ramai orang yang berkumpul di situ. Seterusnya ialah kamu tahu apakah itu jerebu? Pernah dengar kan jerebu? Dan pernah alami? Jerebu ialah udara kering yang mengandungi gas-gas, habuk dan debu yang terapung di atmosfera yang menyebabkan keadaan sekeliling kelihatan kabur dan tidak baik untuk kesihatan manusia. Jerebu ni yang telah menyebabkan pelbagai penyakit kepada manusia. Wallahu a'lam. Kita telah alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung. Insya-Allah, terima kasih kepada semua anak murid muallim kerana mendengar video pembelajaran ini. Kita jumpa lagi selepas raya. Insya-Allah, sama-sama kita menjaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya.